Assalamualaikum dan selamat Hari Raya. Podcast ni keluar masa raya kan. So kita boleh ucapkan terus selamat Hari Raya. Selamat datang ke podcast Richard Usahawan. Edisi raya ni kita nak interview atau bersembang dengan rakan-rakan yang mungkin sedikit berbeza daripada kebiasaan yang kita panggil. Dan hari ni special juga. Edisi raya ni kita panggil seorang influencer di TikTok juga. Tak dapat Khairul Amin, kita bawa bawah sikit pada Khairul Amin kan. So bersama saya hari ni adalah CEO Lego. Nama dia dekat TikTok CEO Lego. Saudara Ezrin. Selamat datang brother. Selamat datang juga terima kasih. Selamat Hari Raya. Selamat Raya. Tapi tadi saya nak betulkan saya dah tukar nama dah. Dah tukar nama? Kat TikTok dah tak pakai CEO Lego. Dah tukar dah? Pakai apa? CEO Ezrin. CEO Ezrin. Dia pakai nama betul? Pakai nama betul. Pakai nama betul. Buat macam Khairul Amin buat. Okey. Dia bukan lagi apa orang cakap pakai jenama kedai dia, tak ada letak nama diri sendiri. So orang lebih kenal. Okey, orang lebih kenal lah. Hari tu mungkin sebab masa mula-mula tu nak nampakkan Lego kan. Jadi sebab kan ada CEO ni, CEO betul. Tu macam-macam lah orang pakai kat TikTok kan. Jadi orang pun tak kenal sebenarnya siapa orang tu kan. Jadi pakai nama sendiri tu bagus lah. So senang sikit lah orang nak cari orang kenal lah. Nama orang pun sedap kan. Nama pun sedap kan. Nama dah elok-elok Ezrin kan. So sebelum tu kita minta Ezrin perkenalkan diri sikit lah kan. Yo guys, welcome back ke Richard Usahawan. Saya Ezrin Nazan ataupun CEO Ezrin di TikTok. Saya buat konten di TikTok, konten berkenaan Lego sahaja. Tetapi dalam konten saya ada selitkan juga macam mana cara nak buat duit dekat TikTok. Okay. Sambil-sambil tu dia educate jugalah. Tapi sikit lah backstory lah. Mungkin untuk orang yang mungkin baru nampak Ezrin dekat TikTok lah kan. Bila buat Lego konten ni menjadi pula. Mungkin kita nak kupaskan sikit lah untuk kawan-kawan kita, usahawan-usahawan kat luar ni kan excited bila cerita pasal TikTok. Yes. Aku ajak pergi kat LinkedIn kan, tak nak semua. Dekat LinkedIn orang cakap skema lah. Skema. So khas untuk korang lah yang minat TikTok kan. So hari ni kita nak minta Ezrin share sikit dia punya pengalaman dekat TikTok dan maybe boleh bagi some tips and all that. Tapi sebelum tu kita buat backstory sikit lah. Sebab aku dah kenal Ezrin ni lama. Dan sebelum ni tak ada bayangan pun Lego keluar dalam hidup kau. Tak ada. Kan? Tapi bila aku tengok kau punya video tu, backstory, sebenarnya dari kecil dah main Lego kan? Yes. So, mungkin untuk kawan-kawan usahawan kita kat luar ni, boleh tak kau cerita sikit perjalanan kau sebagai content creator lah sebenarnya kan? Sebab before PKP, zaman tu kau buat konten juga tapi konten lain kan. Dan cerita daripada awal lah ni. Boleh lah awal sikit lah kan. Tak adalah awal semuanya tapi dari period yang kau start involve dalam konten lah. And maybe your background sebelum tu lah. So that people know lah in context kau belajar apa sebenarnya kan. So kita kalau boleh kita explain lah. Boleh. Biar orang kenal. Ini eksklusif untuk Richard Usahawan. Yes. Ini tak dapat interview kat tempat lain. Tapi lepas ni mungkin ada channel-channel yang akan panggil Ezrin lah. Dan kita pun nak juga kawan-kawan kita dipanggil oleh channel lain kan. So actually I belajar dekat UiTM Seri Iskandar, Interior Architecture. Okay. So I'm Architecture. Architecture. Not a good student, not really a great student pun. CGPA 2.67. Tapi alhamdulillah, orang cakap Allah bagi rezeki yang luar biasa. Saya kerja kat Jepun. Belum graduate dah kerja kat Jepun. Lepas tu dapat offer pula kerja kat Singapura dengan satu syarikat yang agak besar, Stephen Lish Associate. Lepas tu dipanggil untuk bekerja dengan His Highness Sheikh Mohammed di Dubai. So experience saya meluas sangat. Memang orang cakap power shoot. Power shoot. So tapi masa tu bidang architecture lah betul. Bidang architecture. Okay. So bila dah kerja kat luar negara ni, kita buat banyak benda. So dia jadi burn out. Burn out, balik Malaysia tak tahu nak buat apa. Kita fikir mungkin balik Malaysia gaji sama macam kat overseas. Tidak. Tidak kan. So balik saya Malaysia, gaji di Dubai tak dapat, gaji di Singapura pun tak dapat. So kita fikir, okay, kita kena kerja sendiri. So bila kerja sendiri, first yang I buat adalah jadi fotografer. Sehari dapat 500, which is kerja bukan hari-hari, seminggu sekali. So dapatlah 2,000 sebulan. Jadi fotografer. Lepas tu bila kita fikir, kita provide footage, provide the image and video, but then kita tak make money sangat. So how to monetize?
So I start buat content. Buat content pasal travel. Because that time I jadi fotografer untuk sukan basikal. Okay. So sukan basikal kita akan travel seluruh Malaysia. Macam Litu dia Langkawi, salah satunya lah. So bila kita travel, kita fikir buat content lah. Buat content travel. Bila buat content travel ni, alhamdulillah menjadi masa tu saya dengan tim saya berjalan tanpa pasport dululah. Dah buat BTP, korang boleh search. Masih ada lagi di Instagram. Masih juga ada di YouTube. YouTube ada lagi kan. Tapi muka ni dah tak ada lah. Muka dia dah tak ada lah. Sekarang orang lain lah. Sekarang orang lain kan. Yes. Berjalan tanpa pasport. Yang tu dulu. So itulah kau punya first kali involvement dalam content creation lah bro. Actually no, sebelum tu ada. Sebelum tu ada? Before yang fotografi basikal, the same time, I buat vlog, okay. cerita pasal ada kau punya travel, lepas travel. Tu ada yang viral juga kan. Viral. Okay. Itu kau orang cari sendirilah. Itu kau orang cari sendiri kan. So buat benda tu. Lepas tu buat travel. Lepas tu dah settle travel tu, buat banyak benda lah. Turn out PKP. Masa PKP tu, after PKP lah, tak tahu buat apa. Duit ada, tak ada banyak, tapi ada lah. So beli Lego. Beli Lego, pasang. Lepas tu pasang tu kita record, kita fikir konten ni nak upload mana? Upload kat TikTok. Time tu tengah TikTok je lah yang macam orang cakap relevant. So upload, meletup pula. Bila konten kita meletup, so benda yang first in mind adalah how to make money. So benda tengah demand. So bila ada demand, kita boleh buat duit. Okay. So that's the thing. Time tu lah start monetize konten yang viral tu, jadikan dia duit. Okay. So that means walaupun Lego tu hobi yang memang dari usia muda pun dah memang kau get involved in Lego semua kan. Aku rasa ramai je orang main Lego ni. Ramai. Tapi cuma dia level mana lah kan. Level ekstrim ke atau level biasa-biasa je. Mungkin orang-orang biasa ni mungkin akan pernah beli Lego lah sekali dua apa semua kan. Tapi orang-orang yang memang dia betul-betul minat Lego ni, dia akan jadikan itu sebagai collection lah kan. Dia akan jadikan sebagai collection. So memang yelah, because PKP tak boleh keluar and all that. Banyak benda kita limited and all that. So mungkin kau resort kepada hobi lah. Jadi kat sini kita boleh nampak yang sebagai seorang usahawan, kita juga boleh turn kita punya hobi into a business lah. Into a business kan. Actually orang akan fikir macam how to make money after you spend money. Sebenarnya boleh. The idea macam mana I dapat nak buatkan hobi ni kepada duit, lepas I baca buku yang daripada you juga, Blue Ocean Strategy. Okay. So aku dengan Izrin ni dah lama lah berkawan. So kadang-kadang kita exchange buku sebab dia tahu aku nerd kan. Sukalah collect buku sikit kan. Kadang-kadang kita pass lah kat member baca-baca. So Blue Ocean Strategy, the book talks about the Blue Ocean Strategy and the Red Ocean lah kan. Betul. So untuk rakan-rakan kat luar yang tengok show kita ni, Red Ocean ni maksudnya kenapa dia jadi red tu, sebab jerung-jerung tu membunuh sesama sendiri. Jadi darah-darah tu jadilah merah kan. Jadi Blue Ocean tu maksudnya tak ramai orang yang bermain di sekitar ataupun that segment of the ocean lah. Sebab tu dia masih biru, sebab tu kita panggil Blue Ocean. So kalau your perspective, macam mana kau nampak that Blue Ocean punya strategi applicable to Lego masa kau buat tu? Okay, that time because the book dia ajar Blue Ocean ni pasal business. But then I fikir pasal content. Sebab tak ada lagi orang fikir the Blue Ocean of the content creation. At that time kat Malaysia tak ramai orang yang buat content Lego, which is memang boleh dikira mungkin tak ada. So aku pun tak nampak lah masa tu. Of course sekarang lepas kau dah introduce kawan-kawan kau yang buat Lego semua, kita nampak lah, kita follow yang lain. Dan aku ada nampak lah from overseas some content. Tapi memang masa kau start tu, aku rasa tak nampak lah. Memang tak ada lah kot kan orang yang buat content Lego. I boleh cakap I'm the first one lah. Okay. I'm the OG orang cakap. OG lah OG lah. Original Lego. Original CEO Lego. Sebab tu masa tu dia pakai nama CEO of Lego kan. Pakai nama CEO Lego sebab
I seorang je. Okay. So I nampak Blue Ocean punya strategi boleh apply untuk kita nak create content dekat social media. Okay. So I guna tu, and then turn out memang menjadi. Alhamdulillah. Tapi bila dia menjadi pula, kalau kita famous tak kaya pun no point. Kaya apa ni, famous tapi duit tak ada kan, benda ni. Kita tak boleh hidup atas like saja. Tak boleh. Like dan followers tak cukup. Tak cukup. Takkan nak bayar sewa rumah pakai followers kan. Okay. Jadi so apa kau buat? So bila kau tengok content tu menjadi, so what was the strategy after that? The strategy after that is I decide untuk, I ada few collection Lego yang I tak expose, which is kita start jual. Jual, because for me is benda tu material. Benda tu adalah benda ada je kat dunia ni, takkan habis. So kita jual, dapat duit tu kita inject untuk buat jadi personal shopper. Jadi personal shopper kita, bila buat personal shopper kita dapat contact. Because I'm still in demand, I'm still viral. Dapat contact. Bila dapat contact apa semua, dia punya data semua kita gunakan untuk kita buka kita punya online shop e-commerce. Dia ada step by step strategi slow lah orang cakap. Dalam yang ini strategi dalam buku Sell Like Crazy. Sell Like Crazy ini semua ada sebenarnya. Sebenarnya bukanlah rahsia sangat. Bukan rahsia sangat pun. Sebenarnya ada benda-benda tu, ada strategi-strategi ni dalam buku ke dekat YouTube ke kan. Cuma sama ada kita ambil dan pakai atau tidak lah kan. And then cara kita nak pakai tu not really exactly macam dalam buku. Depend on your situation. Macam I start tadi personal shopper kan. Buat e-commerce. Lepas e-commerce tu kita ambil masa dalam tempoh setahun. Setahun, which is I punya target mission I kena complete everything I punya kerja dalam setahun. Kalau setahun tak complete, which is I can call myself loser lah. Tu timeline lah untuk satu projek kau bagi tu about 12 months lah. Okay, 12 months. Dia punya aim adalah nak buka kedai. Nak buka kedai, kita target setahun lepas kita buat e-commerce ni, kita kena ada kedai, physical store. So Alhamdulillah sekarang kita dah ada 2 physical store. Dekat mana? Dekat dalam Starling Mall satu, di ground floor. Dan satu lagi di IOI Mall Puchong di tingkat 2, area North Court. Yang itu. Nanti kita letakkan link dia juga dekat kita punya description kat bawah. Kalau tak tahu nama kedai The Bricks Nation. The Bricks Nation. Okay. Nampak kan, kita akan letak klip-klip sikit lah dalam video ni kan. The Bricks Nation Bricks Nation. Nama pun style jugalah. Nama pun style juga kan. Sebab orang branding kan. Orang arkitek ni dia pandai buat benda-benda kreatif apa semua kan. So nama tu sesuai lah dengan apa yang kau buat kan. The Bricks Nation. Kita nak buat negara tak boleh. Buka kedai lah, asal nama macam negara. So daripada satu kedai, so sekarang dah jadi 2 kedai. Adakah plan untuk buka kedai lagi ataupun cukup sekadar 2, macam mana? Actually, the plan is kita tahun ini 2024 kita target nak buka 5 cawangan. 5 cawangan. So ada lagi berbaki 3 cawangan lagi. 3 lagi lah. Dekat semua kat Klang Valley atau nak start keluar Klang Valley? Klang Valley. Klang Valley. But actually kita pun sebenarnya dah expand. Kita dah ada lagi 2 cawangan. Di selatan satu dan di utara. Johor dan Ipoh. Tapi pakai brand lain. Kalau di Ipoh kita letak nama Ipoh Gempak Bricks. Kita nak highlightkan lokasi tu sendiri. Sebab lokasi Ipoh very underserved dengan Lego. Alright. So kalau di JB dah ada Lego, tapi kita tak letak nama Lego lah, kita letak nama Brick Boss. Brick Boss. So itu pun affiliated to you lah. Yes. Alright. So that means dah ada 4 lah. Actually officially 4 lah. Cuma so, nama lain lah. Nama lain tak panggil Bricks Nation. Tak panggil dia Bricks Nation. So Bricks Nation ni yang akan masuk dekat mall lah kot. Kita akan eksklusifkan The Bricks Nation hanya untuk dalam mall, which is that's the dream. Kita nak nampak kita ada tiers yang eksklusif di dalam mall. Ada kedai yang eksklusif juga tapi untuk orang yang tak berani pergi dalam mall. Tapi harga sama kan? Harga sama. That's how I play. Orang tak. Sebab honestly I cakap orang tak tahu harga Lego sebenarnya. They don't do research. Padahal ada je tulis dekat ni kan. Harga semua standard je sebenarnya. Harga semua standard lah. Korang jangan rasa takut lah semua kan. Cuma mungkin kalau yang dekat dalam mall tu kedainya lebih besar dan collectionnya lagi banyak lah kot. Kan? Lagi banyak lah kan? Macam-macam ada. As compared to the smaller suppliers and all that. Sebab kalau yang dalam mall kita ada range barang yang, this is I punya strategi dalam mall, kita akan letak barang daripada
paling murah sampai paling mahal. Tapi kalau kedai di luar mall, kita akan limitkan up to RM1,000 punya item saja. Okay. Sebab orang mesti fikir pergi kedai shop block takkan nak bayar RM1,000 kan beli barang kan. So kita faham. That's how we play with the psychology and everything. Dan juga mungkin sentimen pembeli ni mungkin kalau dia nampak dekat area shop block ni, dia mungkin tak ready nak beli kot. Yes. Dia tak ready. Jadi dia mungkin takkan beli dekat situ lah. Yes. Whereas kalau mall ni mungkin dia dah selalu lalu nampak apa semua. Bila dia dah decide nak masuk tu, dia berkemungkinan besar dia chances nak beli tu lagi tinggi lah kot. Dalam mall dia lagi banyak impulse buying lah. Okay, alright. Kalau ke shop block ni impulse buying dia ada, tapi boleh cakap dia tak hype macam dalam mall. Okay, so aku nak aku nak cerita sikit. Of course ini kita nampak lah daripada hobi, satu-satu hobi tu kita boleh jadikan bisnes. Macam kau pun dulu ada hobi basikal kan. Yes. Hobi berbasikal pun kau jadikan bisnes juga. Betul. Buat publication kan, buat content and all that kan. Tapi nampak yang kali ni dia lagi meletup lah. Lagi meletup kan. Yang ni alhamdulillah. So mungkin kita nak bagi tahu kat kawan-kawan kat luar juga, mungkin kita nak harapkan konten kita menjadi ni kadang-kadang mungkin not the first time lah. So apa kau rasa ingredient yang membuatkan kau sanggup buat berkali-kali? Agaknya separuh orang mungkin dia dah give up lah, macam first project dia tak jadi kan. So to be honest don't look at me lah. Kita tengok Khairul Aming lah. That's idola orang Malaysia, Khairul Aming. Dia buat konten bukan baru. Dia dah 8 tahun, 7 tahun buat konten. And which is konten dia semua tak best. Before this orang tak kenal. At one point konten dia meletup di TikTok, meletup di social media. Baru je dalam 2-3 tahun lepas je. So kita boleh nampak lah your journey to be not so-called content creator, to be somebody in your field, dia bukan one night punya story lah. Even you pun kenal I dah buat content daripada dulu sampai sekarang, and then turn out after PKP baru menjadi kan. So it's a long journey actually. Kalau cakap never give up, klise sangat. Never give up, klise sangat. Never give up Dia kalau rasa nak give up tu, give up je. Start balik. Yes. Aku rasa benda tu best lah sebab kadang-kadang bila kita cakap don't give up ni, sebenarnya kalau nak tengok balik, kau give up banyak benda. Banyak. Kan? Kau give up kau punya content buat travel, kau punya basikal, kau punya live stream. Dia ni pun pakar live stream kan. Kau tinggalkan tu semua kan? Tinggal. That means, yalah mungkin kita bila dah buat, kita rasa tak berapa menjadi. Kita masih suka benda tu, tapi mungkin benda tu tak membantu lah dari segi kita punya business, tak membantu daripada kita punya kelangsungan hidup. So kita give up lah cepat. Betul. Kan? So that kita boleh move on to the new project kan, daripada kita berpaut je pada benda tu kan. Yes. Tapi tak tahu lah, aku tak sure. Macam bila dengar kau cakap macam tu, aku macam terfikir, adakah aku patut give up untuk mengajar LinkedIn? I don't know but I punya style, which is I punya style lah. Kalau rasa macam give up, nak give up, I give up. Give up, just leave it. Restart. Sebab apa? Kita tak tahulah, I punya mindset kat dunia, kita tak boleh give up dengan hidup ke. Tapi kerja boleh give up. Kerja boleh give up. Kalau korang mana yang sedang bekerja makan gaji tu, fed up dengan bos, berhenti je. Banyak je company nak. So jangan takut lah. Jangan takut. In fact dengan business pun aku rasa boleh macam tu jugalah. Boleh give up and then kita buat benda lain lah. The thing is, benda ni I baca dalam satu buku. Nama buku tu Dare to Fail. I lupa siapa penulis dia. Tu yang local punya tu kan? Berani untuk gagal. Chinese guy. Billy something. Yes. Kan? Thank you Mr. Billy for writing such inspirational book untuk kami. Aku baca kat buku tu kan. Dare to Fail kan. Berani untuk gagal kan. Aku rasa itu juga something yang ramai usahawan kita ni dia takut kan. Bila yalah, especially kalau kita dah buat business dah lama, dah few years and all that kan. Kita rasa takut nak stop benda tu kan, nak give up, nak start balik, the thought that nak kena start balik kan. Tapi so what's your perspective on restarting or starting over or I punya thought sebab
I berani untuk start balik is because I dah pernah start benda. Kalau you nampak I punya benda semua, semuanya nampak berbeza, but everything is related. Dulu I buat hobi basikal. Hobi basikal I buat bisnes basikal. Hobi scuba I buat bisnes scuba. I buat apa lagi? I buat streaming production. Semua I buat bisnes. But semua tu equipment and then method semua sama. So in term of nak restart balik, kita dah ada the idea how to do it again. So it's not start from scratch. Betul. So it's not actually start from zero lah. It's sebenarnya not from dah ada pengalaman sikit kan. Dah ada pengalaman yang awal-awal tu. Betul. So kalau kita restart ni pun bukan sebenarnya kita restart dari kosong. So kita ada pengalaman kita, skill set yang kita dah acquire when we did that business apa semua kan. Interesting. Aku sekarang ni macam minat pula Lego. Memanglah masa mula-mula tu adalah masa kecil-kecil beli Lego sikit-sikit kan. Tapi sekarang ni dah macam regular sikit. Cuma aku tak buat lah content. Sebab nanti macam competing pula kan. Kita bukan nak compete dengan CEO Azrin. Dia dah buat content Lego, kita pula nak sibuk-sibuk kan. So tapi untuk orang yang tengok lah dia mungkin tengok content kau, tengok Lego ni macam mainan kan. Ada ke value sebenarnya daripada Lego ni itself dari segi something ada ke sebenarnya? Ada. Kalau kita sebut pasal Lego, dalam masyarakat, dalam komuniti kita akan fikir Lego is a toys. Actually the value itself is not just a toys. Lego ni dia tools sebenarnya. Tools. Dia peralatan untuk pendidikan, dan itu salah satu lah. Dia punya priority ada pendidikan lah. Satu lagi untuk alatan untuk mainan kita jugalah. But then value dia adalah Lego ni, kalau kita sebut dalam value, kebanyakan orang akan fikir berapa nilai ringgit dia. Berapa boleh jual balik. Yes, Lego boleh jual balik. Kita boleh jual balik dengan harga 100% ganda lah. Satu kali ganda. Kalau kita dulu beli 100, kita boleh jual balik 200 selepas dia discontinued ataupun retired. But then you have to know where to sell. Betul, barang memang naik harga, tapi mana nak jual? Kan? Sebenarnya macam gitu. Kalau kita tengok value lain pula in term of pendidikan, itu lagi broad lah. Dia ada pendidikan untuk daripada umur seawal 18 bulan sehingga dewasa. Sebab Lego Education kat Malaysia pun ada. It's very very big brand jugalah, Lego Education. So I'm one of their judge lah sebenarnya untuk Lego Education. So value dia kalau jual adalah, tapi value dia untuk orang yang nak jadi pandai lagi luas lah. Sebab apa? Kita Malaysia kita adalah world champion untuk Lego robotik. Dengar tu. Lego robotik kan kita world champion. Kita world champion. Not one time many time. Okay, alright. So that means Lego tu in itself sebenarnya banyak value yang selain daripada yang kita nampak RM1 lah kan. Betul. And I think aku suka nak relatekan benda ni kepada content lah. And maybe lepas ni aku nak minta kau share sikit macam mana kita nak menjadi kat TikTok ni kan. Mungkin kau boleh share tips sikit kan. So kita tengok content ni, macam sekarang kita tengok semua orang buat content lah. Tapi kita buat content tu sebab kita tengok orang lain. So ada tak cara yang mungkin lebih baik, mungkin lebih lebih kena dengan strategi yang kau nak buat when it comes to content, from your experience lah? From my experience, actually semua daripada buku tau. Semua daripada buku. So in term of content pula, buku yang I baca ni nama buku tu adalah Still Like an Artist. Okay, Still Like an Artist. Okay, kita letak link buku tu juga. I lupa nama writer. Okay, tak apa. Still Like an Artist ni dia ajar macam mana you don't have to be yourself. So dalam buku tu I belajar which is macam ni kita nak buat content tapi kita tiru orang dan orang tak notice pun. Kita tiru macam honestly I tiru beberapa content creators yang lain. Salah satunya I tiru Casey Neistat. Dia YouTuber dekat US. Dia very successful. And then I tiru beberapa lagi content orang yang buat Lego. So I nak nampakkan image I macam Casey Neistat tapi approach I Lego. But then the sharing pula, I share about entrepreneurship, how you can grow on social media, how you want to make money, like that. So there are 3 identity in one body. Okay, so that means Still Like an Artist tu dia cakap
kita boleh ambil daripada beberapa sumber, jadikan itu kita punya karakter lah. Kan? Jadikan itu kita punya karakter. So, bagi tips sikit lah, macam mana kita nak grow on TikTok ni. Sebab aku tengok ramai, aku tak tahu, TikTok walaupun dah, dia baru lagi lah, maybe about 7 years kot kan, 6-7 years, tapi masih lagi ada ruang lah untuk orang grow dia punya ada lagi traction apa semua kan. Untuk kalau nak grow kat TikTok ni, satu benda, jangan gelek lah. Jangan try, don't be like them. Be yourself. Bila kita cakap, sebab yelah, you on social media, you nak orang nampak siapa. Nak nampak orang, bila orang tengok social media, you orang nak nampak you lah kan. Bukan nampak you macam orang lain. Okay. So biar orang nampak you macam you. So that's the thing, just be yourself. Macam sekarang I pergi mana-mana, kalau orang nampak Lego, oh ini CEO Izrin. Nampak muka ni, oh ni Lego. Okay. Dia dah sinonim dengan Lego lah. So kalau orang nampak you tiba-tiba kan, ini macam, you ni macam orang tu. Kita tak nak orang sama dengan kita. Dia aturlah muka. Alright. Tapi macam mana kita nak dapat? So, yelah macam separuh usahawan, dia ada produk yang, macam kau punya produk mungkin interesting sikit sebab dia ada elemen of mainan kan. Tapi kalau kita punya produk ni yang tak ada elemen-elemen macam tu kan. Macam produk yang fizikal, dia mungkin senang sikit nak tunjuk kan. Dia ada benda nak tunjuk, produk makanan, of course lah korang kena compete lah dengan Khairul Amin kan. Tapi adalah benda yang kita boleh tunjuk. Tapi macam kalau benda yang tak ada, macam mana kita nak buat? Sebab aku rasa sebab tu orang ramai resort kepada tunjuk lifestyle. Lifestyle, gelik-gelik, sebab dia tak ada benda nak tunjuk. Jadi apa alternatif dia kalau dia tak tunjuk benda-benda tu? Share your daily life lah. Orang kat Malaysia ni, sukan nombor satu dia adalah mengumpat. Sukan nombor satu mengumpat. Pergi mana-mana sambil makan, buka puasa apa semua, habis semayang pun mengumpat. So orang kita ni kepoci. So share your lifestyle. Instead of gilik, share lah. Oh hari ni bawa anak pergi situ, hari ni bawa wife pergi sini, hari ini kita shopping yang ini. Orang Malaysia suka macam gitu. So from there, bila you dah grow, then you start cerita, oh actually I ada business. I'm selling this, because kita nak orang gather around to watch us. Bila dia dah watch us, dia akan obsess. Bila dia obsess, anything you sell, they buy. Macam I gather, I jual anything Lego, I letak je orang beli. Which is, so alhamdulillah, itu yang orang cakap personal branding lah. Personal branding personal branding. Orang ikut kita dulu, orang kenal kita dulu, and then lepas tu baru dia akan maybe beli kita punya produk ataupun services and all that lah. Kalau kita tengok macam Tony Fernandez, dia service airlines, tapi muka dia je kita tahu. So personal branding macam gitu lah. Macam Lego pun, muka saya je kan. Macam gitu. Lego tu sebenarnya kita dah tahu lama kan. Tapi sebab kita mungkin tak tengok Izrin dekat situ kan, dia jadi tak menarik kan. Dia tak tapi ada bila human touch. Bila kau explain pasal benda tu kan, dan bila kau explain pun bukanlah kata kau menjual sangat. Lego suruh beli Lego, tapi cara kau buat tu kan, dia menampakkan keunikan. Menariknya, you can play around. Lepas tu kau boleh buat display, kau boleh buat macam-macam. Lepas tu ada tambah lighting lah apa semua kan. Jadi membuatkan orang tertarik dengan benda tu. So it's more the usage of those things lah. Maybe the feature. Benda tu actually basic tau. You don't hard sell lah. Don't hard sell. Kalau kita ada digital product ke physical product, anything, don't hard sell. Sebab kalau kita tengok pada style Khairul Amin, saya pun tiru dia juga. Kita tak tunjuk kita punya produk sangat. Kita tunjuk kita punya lifestyle, kita sell emotion. Macam kita beli Lego, kita seronok, satisfaction. Kita sell the journey. Kan I ada share macam daripada kecil dengan Lego. So orang macam, wow, this person trusted. Kita mainkan perasaan. Lepas tu dia ada satu perasaan, aku masa kecil dulu tak sempat lah kan. Ayah tak belikan Lego kan. Sekarang dia ada anak, mungkin dia nak beli untuk anak dia kan, supaya anak dia ada that experience kan. Kita jangan jual sebenarnya produk. dia beli that emotion that lah, emotion, yang the memories. dia nampak. Benda tu. Okay. Same like Khairul Amin, dia tak share dia punya produk sangat. If you look at their content, they share how you want to cook this, how you want to do this. Yes.
Kalau malas, beli je produk aku. Macam gitu. So is the experience of using that particular product kan. Apa macam mana produk tu boleh membantu kita. Betul. Kan. Tapi macam aku tengok sekarang lah, masih ramai juga orang dekat TikTok yang hard sell. Jadi yelah kadang-kadang live apa semua kan, dia hard sell apa semua. Jadi benda tu masih menjadi ke ataupun macam mana? Separuh orang just macam tak kisah lah kot ke macam mana? Separuh orang dia ada jadi, ada tak jadilah. Tapi benda tu kalau kita fikir balik, benda tu end of the day bergantung pada rezeki Allah lah. Dia nak bagi, dia bagi lah kan. Kita hard sell macam mana, kalau Tuhan tak nak bagi, tak dapat. So it's up to the nature. Tapi approach kau rasa approach. yang Kalau approach, don't hard sell. Sebab bila imagine I hari-hari live contoh hari-hari I paksa you beli. Rasa you beli tak? Tak beli. Tak beli kan, lari aku kan. lepas tu unfollow lah kan. Tak follow lah kan. Tak follow semua brother ni kan. Hari-hari dia tengok kalau tu kan mesti nak. Okay, so aku rasa benda tu pun selalu orang cerita kan. Selalu orang cerita. Dan benda tu kadang kita tahu tapi kita terbawa-bawa sebab kita tengok ramai yang buat kan. Dia buat live terus nak jual apa semua kan. So aku rasa itulah beberapa tip kan. That means mungkin share the journey. Kan, share the journey, mungkin share the emotion of using your product or services kan. Take them on a journey kan. Yes, kena bawa dia orang lah. Take them lah ya. Kalau tidak, dia orang tak tahu how the experience. So korang kena follow lah follow Ezrin. So kalau untuk sekarang lah kan, berdasarkan kau punya pengalaman buat konten apa semua kan. Kalau kita usahawan baru lah usahawan baru, so kita ada, katalah kita ada produk kita ada produk yang kita nak mungkin offer apa semua, tapi kita segan nak buat konten apa semua kan. Mungkin ada tips sikit untuk kita punya audience macam mana kita boleh start. Untuk new entrepreneur ada produk tapi tak tahu macam mana nak jual. It's easy. You have the product. Kalau siapa yang business entrepreneur, dia mesti tahu benda ni. Use people time, use people money. So bila ada produk, you tak nak buat, use people time lah. Pay them. Pay them to do the content. It's very simple. You pay them per live RM50. Diorang buat lah. Kalau per content you bayar lah. Like satu content RM50 ke 100. So benda tu investment juga. Okay. So maksudnya kita tak perlulah buat konten tu semua muka kita. Tak perlu. Unless kita hire lah. Adalah cat muka sendiri kan. Tapi tak banyak lah. Ada orang buat macam ni. Ada. Basically peniaga-peniaga yang I nampak dekat TikTok, yang mana meniaga macam tudung apa semua, diorang bayar few talent, budak-budak yang tak famous sangat ni, untuk do dia content. Per content dia bayar lah berapa. Tapi adalah muka yang ni founder kita, ni founder kita. Gitulah. Tu ada jugalah kan, kalau korang yang suka style founder lah. Okay. So itu satu cara kita sama ada buat sendiri ataupun kita upah orang. Tapi dalam kita tengok social media sekarang ni dah berkembang and all that kan. Kita mesti ke guna mesti ke guna social media? Dah mesti ke tidak, itu terlalu subjektif. For now depend on the situation. Kita punya zaman sekarang, era sekarang, semua orang dengan device. Semua orang dengan device, dan semua orang kalau jumpa dia akan tanya, apa you punya IG, apa you punya TikTok. So basically macam tu. Dia tak ada tanya macam, minta nombor WhatsApp, tak ada. Tak ada. Dia akan tanya, tengok IG. So back to the topic yang mana cakap tadi adalah sukan nombor 1, mengumpat. Dia sibuk nak tahu kita gambar sebelum dia keluar dengan siapa. So social media is very important right now. Because yelah, kalau kita tengok pun WhatsApp pun dah macam social media. Dia ada story and everything. So kecoh lah. Memang tak boleh lah. Memang kalau tak boleh. Tak boleh lah. Zaman sekarang ni memang zaman social media. Memang kita perlulah guna. Betul. Mungkin kita satu yang aku suka. So sekarang ni banyak platform. Kita ada X lah, kita ada WhatsApp lah, kita ada Facebook lah, IG lah, LinkedIn lah, TikTok lah, tak tahu apa lagi yang akan datang. YouTube. Tak tahu apa lagi yang akan datang. Dan kau pernah ada pengalaman bekerja dengan team dan juga buat seorang. So kalau kita seorang, macam ni kita nak pilih. Kalau ada team, okeylah kita boleh manage all the channels kan.
So kalau kita seorang-seorang, kita nak buat konten kat mana ni? Platform mana ni? Okay, Aku kadang-kadang pun pening. I punya strategi, actually semua orang pun tahu, mungkin tahu. Siapa yang tahu. Siapa yang tak tahu ni saya nak share. Kalau kita buat seorang, kita tak ada team. You are solo lah. Focus one platform je. Okay. So before this, I tapau semua. Tapi bila tapau semua, kita tak cukup tangan. So kita akan fokus mana kita punya platform yang laris. Okay. Macam kita berniaga, produk yang laris je kita fokus. Yang tak laris ni nanti kita buat free give lah. Okay. So macam saya fokuskan dekat TikTok. Okay. Tengah meletup kat TikTok, kita fokus TikTok. And then barulah kita tap ke social media lain. Untuk I buat TikTok 3 years. 3 years dah grow community, barulah I fokus. Sekarang ni fokus kat IG. Okay. So IG dah grow sikit. So slowly. Facebook memang tinggal lah. Sekejap. Dia one thing one time. Okay, one thing one time lah Sebab ramai orang dia macam semua tempat kita tengok ada kan, semua tempat dia nak manage semua sekali kan. Memanglah dia mungkin dengar Gary V cakap kan. Gary V cakap kena semua ada kan. Betul. Tapi dia team dia 800 orang. 800 orang. Kita seorang buat kerja 800 orang. Kita buat kerja 8 orang kan. Tak payah 800 lah, 8 orang je kerja kan. So tak menjadi lah. So your advice is one channel at a time. One thing at a time lah. Yes. One thing at a time. So kita fokus platform yang paling laris. So contoh macam aku sekarang, kalau kita ambil semua platform yang paling laris, LinkedIn lah. Kalau you famous kat LinkedIn, fokus kat situ je kan. Another platform is you punya macam untuk you buat free give lah, free give content. Okay. Untuk funnel diorang pergi ke main platform. Okay. So tapi kalau aku pun struggle juga ni. TikTok aku kejap ada, kejap tak ada, kejap ada. Aku tak tahu sebab kita fokus kat LinkedIn, ajar graduates, ajar usahawan semua pakai LinkedIn. Dekat TikTok takkan aku nak cerita pasal nak pergi LinkedIn? Ada boleh buat. Boleh buat Sebab aku takut macam kalau aku sebut LinkedIn dekat TikTok, dia macam dia akan shadow ban lah. Dia tak bagi nampak apa semua kan. Dia akan shadow ban lah. Dia akan shadow ban. But then you still can share dekat TikTok. Apa benda yang you ajar kat LinkedIn, you boleh share je kat TikTok. Okay. Cuma you tak boleh sebut LinkedIn. But what you can do is, dekat profile you tu, kan ada URL. Letaklah URL tu. Okay, so letak URL pergi LinkedIn. Yes. Cuma kat dalam TikTok aku tak sebut LinkedIn lah. Tak sebut LinkedIn lah. Mungkin aku sebut kalau kita cerita pasal personal branding, kita cerita pasal personal branding lah. Tapi kita tak cakap lah personal branding dekat LinkedIn. Tak cakap. Kita cakap part yang personal branding saja. Yes. Okay, alright. So mungkin kita akan cubalah. Tapi tak perlulah buat tahun ni kot. Kan? Kita buat dekat LinkedIn je lah dulu. Buat LinkedIn sebab you memang pro kat LinkedIn. Kan? Tak payah buat TikTok. Sebenarnya kalau aku tak ada TikTok, boleh survive tak? Boleh. Sebelum ni you tak ada TikTok. Elok sebelum ni tak ada kan? Sebab aku kadang-kadang stres tengok dia kan. Dia punya TikTok bagus lah. Aku rasa terasa kan. Nak kena buat juga ni. Hari ni kita tanya terus lah kan. LinkedIn sebulan sekali je update. Yelah sebab kau dah laku keras dekat TikTok. Tak payah. Kan? Kita je yang kacau-kacau. Jangan lupa LinkedIn kau. Sekali-sekala letak. So okay, untuk usahawan kat luar, kalau korang dapat satu platform yang korang rasa bagus kat situ, fokus kat situ lah. Kan? Fokus kat situ, bagi masa sikit. Macam Ezrin punya style, apa-apa projek dia buat 12 months. Kan? 12 months. At least itu minimum lah. Kan? Itu actually bukan minimum, maximum. So kalau 12 months tak menjadi, stop. Give up then buat benda lain. Okay, so sebab you have the thing already. Kita dah workout 12 months. Okay. Benda tu gagal. Tapi benda tu bukan gagal. Itu is another method that you cannot do. Okay. Don't approach again. Alright. So kita start balik. So that means kalau aku nak test TikTok ni, aku bagi period 12 months lah. 12 months. Kalau tak jadi juga, stop je lah. Tutup je lah account. You boleh. Boleh Boleh. 12 months kalau tak jadi, you boleh teruskan dengan TikTok but different approach. Okay. Maybe talk about different things and all that lah. Okay. Mungkin kali ni lifestyle sikit ke, kalau aku berani nak tunjuk. Tengoklah macam mana. You punya video kan viral kalau letak gambar anak you. So aku kena buat family punya channel lah kan. But then privacy lah pula. Privacy lah kacau kan. Tak apalah, itu nanti kita fikirkan. Kita private consult dengan Ezrin nanti kan. So thank you very much Ezrin for dropping by kita punya raya punya segmen kan? Thank you juga jemput pagi raya ni. Pagi raya kan. Tak tahulah pagi tapi pagi lah sebab raya sebulan kan. Memang confirm lah pagi keluar kan.
So selamat Hari Raya semua. Maaf Zahir Batin. Thank you sebab support kita punya channel. Untuk kawan-kawan baru, subscribe lah sikit. Boleh kita nak grow kita punya ni macam influencer channel lain kan. Yep. Kita bukanlah compete, tapi kita sedikit sebanyak pun kita dapat inspirasi daripada dia orang kan, supaya kita growkan kita punya channel juga. Terima kasih juga. Any last words for your audience, for your fans? Terima kasih kepada Richard Usahawan sebab invite saya. Terima kasih Al. Pada saya punya viewer yang sedang menonton ni, jangan lupa juga korang jangan terlalu bergelik di TikTok. Ingat, kalau kita famous tak ada duit, tak berguna hidup ini. Itu sahaja. Alright, terima kasih semua. Assalamualaikum.